Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Edisi malam ini dimulakan dengan loji rawatan air Nyabau yang dinaik taraf pada tahun 2021 dengan kapasiti baru 354 juta liter sehari MLD, dijangka menampung permintaan bekalan air domestik dan industri yang semakin meningkat di Bintulu. Sehubungan itu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihin Narawi serta rombongan telah mengadakan lawatan kerja ke loji berkenaan pada Selasa. Untuk rekod, loji rawatan air Nyabau Bintulu disasarkan untuk membekalkan 65 MLD air selaras dengan sasaran sistem grid bekalan air menjelang 2025. Sementara itu, sebanyak 46 projek bekalan air berimpak tinggi dengan jumlah nilai sekitar 766 juta ringgit kini sedang rancak dilaksanakan bagi menambah baik infrastruktur dan sistem bekalan air di bahagian Bintulu. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, projek-projek ini dirancang dengan teliti oleh Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUTS dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak serta Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi menampung permintaan bekalan air yang semakin meningkat di bahagian Bintulu. Beliau berkata demikian dalam sidang media ketika melakukan lawatan kerja ke pejabat Jebab bahagian Bintulu pada Rabu. Difahamkan setakat ini 29 projek bekalan air bernilai sekitar 216 juta ringgit telah siap dilaksanakan, manakala 9 projek dengan kos sekitar 130 juta ringgit masih dalam fasa pembinaan dan menunjukkan perkembangan yang amat positif. Selain itu, terdapat 8 projek berjumlah sekitar 421 juta ringgit masih berada dalam fasa perancangan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata pelaksanaan projek-projek ini dijangka turut akan melonjakkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat serta memangkin pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan selain memberi jaminan kualiti lebih baik kepada penduduk di bahagian Bintulu. Bagi menjamin kualiti bekalan air yang lebih baik dan berterusan di bahagian Bintulu, Jebab Sarawak akan memastikan projek-projek yang kini dalam peringkat pelaksanaan akan disiapkan dalam masa yang telah pun kita rancangkan. Projek-projek tersebut merupakan sebahagian daripada sistem grid bekalan air Sarawak yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk menyelesaikan isu bekalan air secara efektif dan menyeluruh. Beliau kemudiannya melawat ke stesen pam penggalak Maskat dan tangki air simpanan Maskat yang dijangka akan siap pada Jun 2023. Projek bagi kedua-dua fasiliti yang menelan belanja kira-kira 37 juta ringgit ini akan membantu dalam meningkatkan liputan bekalan air bersih serta memanfaatkan para pengguna air sepanjang Jalan Bintulu Miri. Berita seterusnya, pembentukan Perkongsian Strategik Komprehensif China-Malaysia meraihkan ulang tahun ke-10 pada tahun ini, manakala hubungan diplomatik kedua-dua negara akan menandakan ulang tahun ke-50 pada tahun depan. Menteri Kedutaan China di Malaysia, Tang Rui, berkata ia akan memainkan peranan yang besar dan memberi lebih sumbangan kepada penambahbaikan dan peningkatan hubungan China-Malaysia. Beliau menjelaskan bahawa selepas beberapa dekad pembentukan, kedua-dua negara telah meningkatkan sikap saling mempercayai politik dan kerjasama yang saling menguntungkan ke tahap baru dan membawa manfaat besar kepada dua-dua negara. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam sambutan Duta China di Malaysia bertempat di Kuching pada Rabu. Beliau dalam pada itu amat mengalu-alukan semua orang Cina di luar negara untuk mengambil bahagian secara aktif dalam peremajaan besar negara China, menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial China serta menyumbang kepada China dan Malaysia. Terdahulu, Tang Rui menyatakan dalam sejarah persahabatan China-Malaysia, Sarawak adalah tempat yang sangat penting. Beliau turut berkata Persekutuan Persatuan China di Sarawak memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kemajuan dan keharmonian kaum selain menjadi pengikat dalam menyatukan dan mengeratkan persahabatan dan kerjasama antara China dan Malaysia. Beralih ke Miri, dengan Mahkamah Bumi Putra perlu kekal relevan serta mendapat kepercayaan dan keyakinan rakyat sebagai institusi untuk menegakkan keadilan dan menegakkan undang-undang adat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Kerawat Gala memberitahu Mahkamah Bumi Putra perlu melaksanakan tugas kehakiman dengan pantas dan secara bijaksana tanpa rasa takut atau pilih kasih. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program seminar pengurusan kes Mahkamah Bumi Putra Sarawak pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Gerawat memberitahu lebih 65% daripada kes di bawah Mahkamah Bumi Putra telah diselesaikan. I heard just now from the Chief Registrar the statistics in terms of the outstanding cases as of registered before 2014. And the numbers are quite significant, but I'm pleased to note that so far at least
50-70% has been disposed of, resolved. But then that is referring to cases filed before 2014. If you look at it, those filed 2015 until today, you're looking at about 9 years backlog, which still have not been really addressed. I'd like to just propose, now that you're clearing the backlog, which is cases filed up to 2014, I think the next step you should be considering is making sure all cases in the native court will be heard and disposed within, if possible, 3 years or maximum 5 years. Di Lubuk Antu pula, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo telah menyempurnakan Majlis Pemimpin Madani bersama rakyat di Buiran pada Selasa. Semasa berucap, beliau memberitahu majlis seumpamanya perlu kerap diadakan kerana ia salah satu usaha untuk mengukuhkan lagi hubungan kerjasama antara wakil rakyat termasuk ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dengan penduduk. Beliau turut berkongsi beberapa cadangan berkaitan aktiviti yang dapat dilaksana di kawasan berkenaan, terutama berkaitan eco-pelancongan yang boleh membantu meningkatkan ekonomi penduduk sekaligus menarik pengunjung untuk datang ke Lubuk Antu. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Air itu meluluskan peruntukan sebanyak RM100,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Buiran melaksanakan projek di bawah program Transformasi Luar Bandar RTP, termasuk RM100,000 lagi untuk Biro Wanita Buiran. Datuk Dr. Malcolm turut berterima kasih kepada Sarawak Energy Berhad SEB kerana menambah peruntukan insentif pendidikan batang air dari RM200,000 ke RM300,000 bermula tahun ini. Perkembangan selanjutnya, Yayasan Kepimpinan Al-Bait YKAB melalui program infak baju raya Al-Bait telah berjaya mengumpul lebih kurang 5,000 pasang baju raya pre-love. Menurut pengerusi YKAB Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili, program ini merupakan satu inisiatif yang menggalakkan masyarakat untuk sama-sama membantu orang-orang yang terkesan dan memerlukan. Orang telah menghantar baju-baju daripada apa yang mereka miliki. Kalau kita lihat memang baju lagi bagus. Baju lagi bagus khas untuk hari raya. Ini kita akan memudahkan mereka dalam golongan yang boleh kita katakan B40 lah. Kita telah mendapat sumbangan daripada 350 orang. Mereka datang di sini daripada dalam berapa hari? Sabtu Minggu mereka datang di sini 350. Ada yang menanti kami untuk menyerahkan dan kita memang tetapkan adalah baju khas untuk raya. Baju khas untuk raya. Dan ada 5,000 pasang. Beliau berkata demikian pada program infak baju raya Al-Bait di Kuching pada Rabu. Orang awam yang memerlukan pakaian percuma menjelang Lebaran boleh hadir ke lot C16 Aras 2 Majma' Mall pada setiap hari Sabtu dan Ahad sepanjang bulan Ramadan bermula pada 25 Mac ini dari jam 10 pagi sehingga 5 petang. Dalam majlis sama, Tabung Baitul Mal Sarawak turut serta menyumbang bakul kasih kenyalang bernilai RM1,890 kepada 27 penerima terpilih untuk persiapan menyambut Ramadan. Selain itu, penyewa-penyewa di Majma' Mall juga memberikan sumbangan sebanyak RM5,400 untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Paparan berikutnya, persiapan dan persediaan pelancaran logo, lagu, laman web dan kalender acara sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka yang akan berlangsung di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat berjalan lancar. Tinjauan yang dilakukan semasa sesi raptai pada Khamis mendapati kerja-kerja pemasangan pentas utama, tempat duduk tetamu jemputan, ujian audio serta yang lain sedang giat dilaksanakan. Pelancaran kali ini akan disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah selaku Menteri bertanggungjawab bagi sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Datuk Seri Abdul Karim akan dibantu oleh Timbalan-Timbalan Menteri yang bertanggungjawab iaitu Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Datuk Abdullah Saidul, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Pelancongan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Datuk Henry Heriginep dan Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan Datuk Gerald Rentap Jabu.
Di samping itu, beliau turut dijangka menyempurnakan penyampaian replika cek kepada pemenang pertandingan mencipta logo dan lagu sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Turut dijangka hadir dalam majlis berkenaan ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta pegawai-pegawai Kerajaan Sarawak yang lain. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi malam ini, saksikan sorotan program Infak Baju Raya Al-Baid di Kuching pada Rabu. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.